Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Acha nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun 2024. Semoga bulan Ramadan ni kita dapat kumpul banyak pahala dan diampunkan segala dosa dan dijauhkan daripada api neraka walau setitik pun, insyaAllah. Amin. Di bulan Ramadan ni Acha nak menceritakan kisah yang menjadi favourite Acha daripada kecil sampailah sekarang. Kisah sejarah Nabi-Nabi dan Rasul kita. InsyaAllah Acha akan menceritakan ke semua 25 Rasul kita. Jadi sebelum buka puasa tu bolehlah tengok video Acha Sat. Jadi sebelum Acha mula bercerita, okay, Acha nak share sikit dengan hampa. Baju yang Acha pakai hari ni adalah baju daripada butik by Elisha. Nampak cantik kan colour dia, pink fuchsia, tak ada belang-belang. Siap besar lagi pula tu. Badan Acha ni plus size tau. Dia pun ada baju untuk plus size. Jadi di butik by Elisha ni dia pun ada baju kurung, baju kebaya, baju kurung budak, blouse, jubah, dan depa ada baju untuk lelaki macam kurta dan juga baju Melayu. Ni Acha share akaun Facebook, Instagram, Shopee dan TikTok depa. Dan Acha share link dekat description untuk hampa senang nak tengok butik depa ni. Jadi kalau yang mana yang tak beli lagi baju raya untuk diri sendiri ataupun untuk family, untuk anak-anak, bolehlah hampa usah butik by Elisha ni. Sebab Acha tengok dekat butik depa ni pun baju semua memang lawa-lawa dan baju yang Acha pakai ni pun sangat selesa dan baju ni ironless tau. So senang lah kalau macam orang yang jenis malas macam Acha ni, yang tak suka iron macam Acha ni, senang pakai macam tulis sarung je. Dan baju depa ni memang sangat murah, berkualiti dan murah. Jadi kalau hampa tak beli untuk baju raya pun, hampa boleh beli untuk macam pergi open house, pergi kenduri. Dan kalau ada yang student, boleh pakai baju kurung pergi kelas, boleh pakai untuk pergi kerja. Sebab baju dia pun ni memang cantik dan selesa, boleh pakai pergi ke mana sahaja. Jadi link butik dia pun ni Acha ada share dekat description, so hampa boleh tengok daripada situ. Okay, video kali ni Acha nak ceritakan kisah tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam. So for those who just spoiler alert. Okay, sebelum Acha mulakan, Acha nak terangkan dulu yang Acha menceritakan kisah Nabi-Nabi kita ni sebagai pencerita, bukan sebagai pentafsir atau sebagai ahli ulama yang expert. Jadi segala information yang Acha ceritakan adalah berdasarkan buku yang Acha baca, dan buku-buku kisah Nabi ni Acha dapatkan di kedai buku yang boleh dipercayai, which is kita punya kedai buku local store yang famous lah, macam Popular, Borders dan juga MPH. Jadi kalau siapa nak tahu buku apa yang Acha baca, Acha ada share dekat description. Buku-buku yang Acha baca ni berdasarkan tafsiran daripada Al-Quran tentang kisah Nabi dan Rasul kita. Okay, ni salah satu buku yang menjadi bahan bacaan Acha. Ni dia. Punya tebal tak tebal buku ni. Sebab dia terangkan secara details. So kalau hampa nak beli buku sejarah tentang Nabi dan Rasul, make sure buku tu adalah buku yang daripada source yang boleh dipercayai. Okay, Acha mulakan kisah ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sebagai orang Islam, kita sedia maklum bahawa Nabi pertama kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam ni juga merupakan manusia pertama yang hidup di bumi. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara kedua-duanya selama 6 hari. Ada pentafsir yang mengatakan 6 hari tu sama macam 6 hari kita di bumi ni. Tapi ada yang pentafsir yang mengatakan satu hari yang disebut tu bersamaan dengan 1000 tahun kita di bumi. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta gunung ganang, lautan dan tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan daripada nur, iaitu cahaya, dan iblis pula diciptakan daripada api. Malaikat dan iblis ni Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk sujud kepada dia dan sentiasa bertasbih kepada dia. Sampailah satu masa di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, kehendak Allah untuk menciptakan satu makhluk untuk menjadi penghuni dan pemelihara dunia bumi, which is everything yang dekat bumi lah. Allah nak ciptakan makhluk yang boleh memelihara dan mewarisi segala hasil yang di bumi ni turun-temurun dan yang ditakdirkan baginya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dia nak ciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di bumi, para malaikat depa ni jadi risau, depa jadi bimbang. Depa bukan bimbang sebab apa? Depa bimbang macam depa takut yang Allah ciptakan makhluk lain ni adalah disebabkan kekurangan sifat mereka. Macam contohnya depa rasa macam
kami ni tak cukup beribadah ke dekat Allah? Tak cukup ke kami bertasbih dekat Allah? Kami ada buat salah ke dekat Allah? Para malaikat merasakan macam tu. Jadi untuk hilangkan kerisauan mereka ni, para malaikat ni pun mereka pergi tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tanya, wahai Tuhan kami, untuk apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain daripada kami? Padahal kami selalu bertasbih, selalu bersujud dan melakukan ibadah yang mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang engkau nak ciptakan ini nescaya akan bergaduh, berbalah dan menghancurkan segala yang terpendam di bumi, sehingga akan terjadi kerosakan dan kehancuran di atas muka bumi yang engkau ciptakan itu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan menjawab soalan malaikat tu, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Firman Allah ni daripada surah Al-Baqarah ayat 30 ke 34. Setelah Allah berfirman, Allah pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ataupun manusia diciptakan daripada tanah yang dicampurkan dengan air. Tanah yang dicampurkan tu juga mempunyai beberapa sifat. Contohnya, ada sesetengah tanah dia boleh berubah warna mengikut aliran udara. Dan mungkin sebab tu kita yang manusia ni ada orang yang kulit gelap, ada yang orang kulit putih. Sebab tanah ni dia boleh berubah warna juga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Aceh ceritakan in a simple way, bagi senang nak faham dan senang nak cerita. Sorry kalau bahasa yang Aceh cakap ni tak meet expectation. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah nak buktikan kepada para malaikat dan juga iblis bahawa apa yang diciptakan ni satu makhluk yang bersebab. Macam setiap ciptaan dia ni memang ada sebab yang kukuh, dan setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada sikit pun kecacatan dan tak ada sikit pun kekurangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beberapa benda dekat depan para malaikat dan juga Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh para malaikat namakan benda-benda yang dekat depan depa ni. Benda ni tak diceritakan, tak di-explain, tak dijelaskan dekat dalam buku, tapi ada pendapat yang mengatakan benda-benda yang Allah tunjuk ni adalah benda-benda yang daripada bumi. Tapi walau a'lam, kalau ikut buku yang Aceh baca memang dia tak jelaskan benda apa. Jadi bila Allah suruh para malaikat namakan benda-benda ni, para malaikat tak boleh jawab. Dan para malaikat ni dia kata, kami memang takkan ketahui sesuatu benda selain daripada benda yang telah diajarkan kepada kami. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh Nabi Adam alaihissalam namakan benda-benda dekat depan tu. Dan Nabi Adam ni pun dia namakan semua benda-benda tu dan bagi tahu fungsi benda-benda tu. Benda-benda yang Nabi Adam alaihissalam ni sebut telah diajarkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada situ para malaikat pun mengakui kekuasaan Allah. Jadi bila para malaikat dah melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat ni pun tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kita sedia maklum yang bahawa para malaikat semuanya tunduk dekat Nabi Adam alaihissalam kecuali iblis. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala dia tanya iblis, kenapa iblis tak nak tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam? Iblis dengan sombongnya, dengan angkuhnya dia jawab, kenapa aku perlu tunduk dekat makhluk yang engkau ciptakan ni daripada lumpur, sedangkan aku ni daripada api, lagi bagus daripada dia. Iblis punya sombong, dia rasa dia lebih bagus daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan sifat tanah adalah sifat dia menyuburkan. Macam tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan segar daripada tanah. Tanah ni dia sifat dia subur. Api pula sifat dia menghancurkan. Tapi iblis ni dia rasa macam dia lagi hebat daripada Nabi Adam. Disebabkan kesombongan iblis ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni pun melaknat dan mengeluarkan iblis ni daripada syurga. Dan Allah melaknat iblis ni dan menjadikan dia sebagai penghuni neraka selamanya. Walaupun dah dilaknat oleh Allah, iblis ni dia still lagi sombong tau. Iblis ni dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk panjangkan hayat kehidupan dia sehingga hari kiamat. Maksudnya dia minta Allah tangguhkan hukuman dia untuk hidup di neraka ni sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala ni pun
memperkenankan permintaan dia tu. Dan iblis ni punya jahat tak jahat, dia tak berterima kasih dan tak bersyukur pun yang Allah dah memperkenankan permintaan dia tu. Dia tak berterima kasih langsung, malah dia lagi sombong. Dia boleh ugut pula Allah. Dia ugut Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dia ni. Iblis kata, aku bersumpah yang aku akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam dari segala sudut dan akan memujuk mereka untuk meninggalkan jalan yang lurus dan memilih jalan yang sama dengan iblis untuk membuat perkara yang dilarang dan yang melalaikan dari sudut agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Iblis ugut Allah. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman, engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hati, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu untuk menghasut dan memfitnah. Firman Allah ni boleh dirujuk daripada surah Al-A'raf ayat 11 ke 18. Selepas peristiwa tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun dia memberi kebenaran kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di syurga, dan Allah memberi segala kenikmatan syurga ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila Nabi Adam alaihissalam ni dia tinggal di syurga ni, Nabi Adam pun seorang manusia dan dia merasakan kesunyian, tak ada kawan, tak ada teman. Hampa cuba bayangkan kalau hampa hidup di bumi seorang diri, tak ada orang, tak ada teman, hampa pun akan rasa kesunyian. Jadi waktu Nabi Adam alaihissalam ni tengah tidur, Allah Subhanahu Wa Taala dia ambil tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam dan Allah menciptakan seorang wanita yang bernama Hawa. Hawa merupakan isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah Hawa ni diciptakan dan Allah Subhanahu Wa Taala pun kata dekat Nabi Adam alaihissalam, duduklah dekat dalam syurga ni bersama dengan isterimu dan nikmatilah apa saja hasil di dalam syurga ni kecuali buah pokok khuldi. Sebab itu adalah buah yang terlarang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi warning dekat Nabi Adam, memberi peringatan lah. Warning macam lebih macam kasar pula kan. Allah memberi peringatan bahawa iblis ni adalah musuh yang nyata. Jangan terpedaya untuk memakan pujuk rayu iblis. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni pun hiduplah bahagia di dalam syurga. Iblis setelah dia dah bersumpah dan berjanji ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan juga keturunan dia, iblis dia tak cakap banyak, memang dia ambil peluang tu, dia menggunakan pujuk dan tipu daya dia untuk convince Nabi Adam dan juga Hawa makan buah pokok khuldi tu. Pujuk punya pujuk, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa depa berdua memang makan buah khuldi tu. Nabi Adam dan juga Hawa depa ni bila duduk dalam syurga, depa ni memang berpakaian cantik, berpakaian mewah. Jadi bila depa makan buah khuldi tu, tiba-tiba baju yang depa pakai ni tertanggal. Kira depa dua ni telanjang lah. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ni kutip daun-daun yang ada dekat bawah ni, nak tutup aurat depa sebab malu. Dan waktu itulah baru depa sedar yang depa ni dah terpedaya dan termakan pujuk rayu iblis. Selepas tu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, tidakkah aku mencegah kamu daripada mendekati pokok tu dan makan daripada buahnya, dan tidakkah aku mengingatkan kamu bahawa syaitan tu adalah musuh yang nyata. Ayat ni daripada surah Al-A'raf ayat 22. Bila Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni mendengar firman Allah tu, maka mereka berdua ni pun bersujud merayu sambil menangis ni, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ni merayu sangat-sangat dan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai sifat Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jadi Allah pun menerima taubat Nabi Adam dan juga Hawa dan mengampunkan dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ke atas muka bumi, dan waktu tu iblis juga Allah turunkan ke atas muka bumi. Nabi Adam alaihissalam ni diturunkan di puncak Gunung Ganang di Sri Lanka, manakala Hawa pula diturunkan di tanah Arab. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada depa dua ni, turunlah kamu ke bumi, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sehingga waktu yang telah ditentukan. Jadi Nabi Adam dan Hawa tinggallah di bumi ni bersama dan mereka mengusahakan hasil-hasil bumi untuk meneruskan hidup. Macam Nabi Adam dan Hawa ni pun bercucuk tanam, membela binatang yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk mereka makan dan menggunakan kulit binatang ni sebagai baju mereka. Bila Nabi Adam AS dan juga Hawa kena bekerja keras untuk mendapatkan hasil untuk mereka makan dan buat baju dan sebagainya, mulalah mereka berdua ni merindui kehidupan di syurga, di mana semuanya telah disediakan, semuanya mudah, macam minta saja benda tu dah ada depan mata. Tak payah nak kena tunggu bila tumbuh-tumbuhan ini nak tumbuh. Macam ambil masa lah, makan masa. Macam nak makan buah kan, kena tunggu dia tumbuh, kena tunggu dia masak dulu baru boleh makan. Kalau dekat syurga, minta je benda tu dah ada depan mata. Tapi Nabi Adam AS dan juga Hawa ni tetap bersyukur dan sentiasa bersujud kepada Allah kerana telah diampunkan dosa mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah kuldi tu, dan mereka sentiasa bersyukur dengan apa yang mereka ada sekarang pada waktu tu. Maksudnya Nabi Adam AS dan juga Hawa ni meneruskan keturunan mereka, dan anak pertama mereka adalah kembar pasangan. Kembar pertama yang bernama Habil dan juga Iklima, dan kemudian pasangan kembar yang kedua Habil dan Labuda. Lepas tu Nabi Adam AS menerima petunjuk daripada Allah untuk meneruskan keturunan mereka ni dengan mengawinkan anak dia, kahwin dengan kembar yang bertentangan. Maksudnya Habil kahwin dengan Labuda, Habil kahwin dengan Iklima. Tapi Habil dia macam tak puas hati. Habil kata Iklima lagi cantik daripada Labuda, jadi dia nak Iklima ni. Jadi Nabi Adam AS ni pun menyerahkan perkara ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memerintahkan anak Nabi Adam AS ni untuk buat korban, dan siapa yang korban dia yang paling bagus, orang tu lah yang berhak memilih jodoh dia. Dalam korban tu, Habil ni dia korbankan kambing dia yang dia paling sayang, sedangkan Habil pula dia bagi sekarung gandum yang buruk. Jadi Allah pun dia menerima Habil punya korban. Jadi Habil lah yang lebih layak untuk memilih. Kisah Habil dengan Habil ni mungkin Aceh boleh ceritakan untuk next video. Dikatakan Nabi Adam AS dan juga Hawa telah melahirkan keturunan seramai 240 orang. Memang banyak lah. Dan kehidupan Nabi Adam AS dengan Hawa ni tak diceritakan. Macam mana mereka jalankan kehidupan mereka ni macam tak diceritakan secara detail. Nabi Adam AS ni wafat pada umur dia 960 tahun. Nabi Adam tahu kata dia ni akan hidup selama 1000 tahun, tapi 40 tahun dia bagi dekat Nabi Daud AS, which is keturunan dia. Waktu malaikat Israel nak cabut nyawa dia, Nabi Adam tanya, umur dia baru 960 tahun, kenapa nak cabut? Sedangkan dia kata dia boleh hidup sampai 1000 tahun. Lepas tu malaikat pun mengingatkan balik dekat Nabi Adam AS, bukankah hang dah bagi 40 tahun tu kepada keturunan which is kepada Nabi Daud AS. Nabi Adam AS ni dia terlupa. Jadi Nabi Adam AS ni pun wafat pada umur dia 960 tahun. Jenazah Nabi Adam ni pun diuruskan oleh malaikat. Kira malaikat nak cabut nyawa dia, bawa dah kain kafan, wangi-wangian untuk menguruskan jenazah Nabi Adam AS. Makam Nabi Adam AS dan juga Hawa ni tak diketahui sampai sekarang. Memang tak ada makam dia, jadi tak tahu dekat mana. Jadi itulah kisah Nabi Adam AS. Okey, daripada kisah Nabi Adam AS ni banyak yang kita boleh belajar. Contohnya sifat sombong iblis. Jadi kita janganlah sombong, sentiasa humble. Sebab kalau kita rasa macam diri kita ni bagus, sebenarnya ada orang yang lebih bagus daripada kita. Jadi Aceh nak minta maaf kalau penceritaan Aceh ni ada kekurangan ataupun kelainan. Aceh menceritakan daripada buku, tafsiran buku. Yang buruk tu datang daripada kita. Kita hanyalah manusia biasa. Segala yang baik tu hanya datang daripada Allah. Kalau ada apa-apa yang hampa nak share tentang kisah Nabi Adam AS dan juga Hawa, hampa boleh share dekat komen. Selamat berbuka.